Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back at channel Yusuf Sembang Kari. Alright, so tak tahu lah guys, nampak gaya macam takkan menjadi kenyataan je, right? Mungkin juga menjadi kenyataan tapi mungkin tak. Hai, tak salahkan dia lah, sebab aku penat dah sembang sama dia. Aku sekolah fans MU. Ni macam kes Sancho lah ni. Last season, masa 2 season lepas, masa banyak lama gila kan, aku tahu dia ada MU mesti sedih. Faham, aku faham perasaan korang. Alright, dulu aku dengan Benzema, Higuain macam ni lah. Alright, stress dengar di rumor-rumor tak menjadi. Tu tak sakit sangat lah. Pernah sakit Luis Suarez lah. Kau dapat pula 40 juta tambah 1 pound je, dia buat lawak Mike Wenger. Right, aduh ya. Tapi tak apa, aku kat sini akan memberikan kau atau memberi kau harapan sikit lah, sekurang-kurangnya ada insyaAllah apa orang panggil lah, penyelesaian, so that kau tak dapat ni, kau dapat player lain yang mungkin akan dapat membantu. So aku akan offer kau 5, tapi aku nak beri cadangan sebab aku tak ada kuasa langsung untuk hasut Ten Hag. Aku just nak bagi cadangan yang aku rasa sesuai lah. So far, bagi pendapat aku, of course bukan pendapat adik-beradik Mak Leha ke adik-beradik Ten Hag, bukan, tapi pendapat aku je, siapa yang sesuai, yang aku rasa MU kena fokus on lah. And aku 5-5 ni tak ikut urutan, tu satu. Dan kedua, 5-5 pemain ni aku ambil 2 daripada Premier League. So 2 aku try tengok daripada perspektif yang lain. And satu lagi kau akan tengok sendiri. Alright, so kita akan start dengan yang obvious. Yang pertama, kita kena cari Premier League proven player yang sesuai and ada kebarangkalian untuk pergi dan logik. Alright, yang logik. Aku takkan offer macam player-player yang tak masuk akal lah. Takkan aku nak suruh konsen Rodri, right? Memanglah meroket tapi tak logik lah. So untuk cari pengganti De Jong ni, kau kena fikir berotak dibalik kau macam siapa dan kenapa Ten Hag nak De Jong. So De Jong masa main dengan Ten Hag, kita nampak cara dia macam mana guys. Dia lebih kepada deep line playmaker. Dia bukannya defensive midfielder biasa-biasa tau. Alright, dia adalah defensive midfielder yang boleh progress the ball. Meaning bila keeper play out from the back, sekarang semua modern team nak buat macam tu kan. So apa yang dia boleh buat, bila team nak play out from the back ni, defensive midfielder tu dia akan turun dan dekatkan diri dia, ataupun sentiasa cari, kalau ada orang mark dia apa, dia akan cuba untuk freekan diri dia untuk terima bola daripada center back, alright, ataupun daripada full back, depends bola daripada mana. So dia akan receive the ball, and daripada situ dia akan either ping pass kiri ke kanan, tengok mana yang free, ataupun dia akan progresif diri dia sendiri, and dia boleh dribble bola. Keep in mind, dia boleh dribble bola ke depan ataupun sekurang-kurangnya sampai ke halfway line, and daripada situ boleh dia pass, dia cari through ball yang sesuai untuk ke center kotak penalty opponent. So kita akan tengok play mana yang lebih kurang boleh buat macam tu, sebab nak cari yang 100% sama almost mustahil. Tapi kita akan tengok lah. So first aku akan start dengan obvious one, Yuri Tielemans. Aku nak dia masuk Arsenal cakap awal-awal, tapi aku kena logik sebab Mamat ni boleh buat benda tu. Kalau kau perasan dulu, like 2 season lepas kan, mula-mula dia masuk Leicester, dia lebih pada number 8 tau. Dia main macam dia lebih nampak macam Bernardo Silva punya style lah. Bukan Bernardo Silva, Bernardo Silva, tapi dia tak main on the wing, dia main kat 2 midfield tengah. So dia boleh main position tu. Tapi slowly, like sekarang ni, dia lebih pada jadi like holding midfielder, defensive midfielder. Dia tak main defensive midfielder, dia main deep line playmaker lah. Alright, lebih kurang macam tu. So dia lebih pada drop deep, and Fofana ke apa akan supply kat dia. Dia akan bawa bola and cari ping passes tu lah. And Mamat ni rumour sekarang 30 juta. Lagi lama kau tunggu sampai start the season. Aku tak faham Arsenal apa dia tak buat ni. Lagi lama aku tunggu sampai start of the season, lagi masuk air lah. Sebab play team mana ada nak jual start of the season. Chelsea punya bid 75 juta kena reject untuk Fofana. Apa membuatkan kau rasa dia akan accept untuk Tielemans? Hari tu dia punya valuation 30 juta. Sekarang ni dah start season, kau ingat Leicester nak cari masa ke untuk cari pengganti lah apa? Dah lewat. Mungkin boleh, tapi macam susah sikit tu aku jam masa semua tak sign lagi dia ni. Tapi aku rasa dia memang sesuai untuk play De Jong punya style. Bukan 100% sama, but dia boleh buat benda tu, turun bawah and get the ball, confidently bawa bola, progressive the ball, ataupun dia punya passing memang undeniably lawa. Plus Mamat ni kaki kiri kanan hidup right, and dia boleh score daripada daripada luar kotak, kiri kanan dua-dua hidup. Memang meroket gila right. So aku rasa ni memang sesuai gila, and bagi aku dia sesuai main dengan Fred ke apa, sebab Fred akan lebih buat pada dirty work tu, and dia sesuai untuk main jadi progressor right. So yang kedua aku akan suggest apa guys, officially memang korang tahu siapa ni, Ruben Neves, and Premier League proven juga, logically patut design. Beza dia dengan Tielemans ni pula, Tielemans ni lebih confidence bila nak bawa bola, tapi Mamat ni lebih kepada like hard work punya defensive midfielder. Dia lebih kepada press opponent and tackles and strong, and apa lagi, passing dia tak segempak Tielemans and De Jong, but dia boleh lah setakat nak like
build up the play tu daripada tengah. Dia tak boleh nak like cari passing yang lawa-lawa meroket tu bukan Ruben Neves lah. Tapi untuk setakat macam menyelamatkan MU untuk satu season ni, and next season mungkin dia akan guna untuk second option ke apa, alright lah, aku rasa sesuai Ruben Neves. And tak banyak benda boleh sembang pasal dia ni sebab dia ni main untuk Wolves. And kalau aku tengok Wolves ada one of the team yang concede fewer goals last season. Diorang tak perform sebab diorang tak nak score goal, tapi bukan diorang tak concede. Nak concede lawan diorang agak sukar, and tu membuktikan dia akan menjadi satu penambahan yang meroket untuk Ten Hag. Sebab defensively memang dia akan buat kerja lah. Tu tak payah nak sembang banyak lah. Alright, so yang ketiga kita akan sembang siapa guys. Yang ni aku rasa ramai orang takkan terfikir, tapi aku tak tahu apa hal lah. Bryan Cristante, right? Dia cuma mungkin sebab dia tua dah dekat 28 tak silap aku, pada Roma. Aku terfikir lah macam dia Roma boleh menang Conference League under Mourinho hari tu, alright? Dia nak Xhaka tak dapat kan, ambil kau Cristante, dia tukar jadi defensive midfield daripada number 8. Sama juga macam Tielemans, daripada main position lebih kepada center mid, solid turun jadi defensive mid. Cristante guys, kau kena get ready pasal dia ni, and kau kena tengok cara-cara dia bersihkan kerja-kerja Roma dulu. And nampak beza, dulu masa dia main center mid dia lebih pada score goal sebagai create chance, tapi sekarang mainan Roma, aku tahu lah Mourinho punya parking bus macam mana, so dia ni lebih buat macam Ruben Neves punya style. Tapi still beza dia dengan Ruben Neves pula, dia banyak lagi create chance in the final third, passing to the final third, masuk kotak lagi banyak daripada Ruben Neves. Itu beza dia. So macam De Jong untuk kau bahagi dua, setengah tu lebih kurang macam Neves, setengah tu lebih kurang macam Cristante lah. And Mamat ni mungkin juga murah, tapi sebab kontrak dia tak silap aku 2024 lah. And aku tak ada keep in mind pasal dia punya harga pun. Untuk transfer ni semua aku just fikir yang sesuai sahaja. Sebab aku rasa dia ada duit untuk 50 juta mesti play-play ni semua akan dapat lah, right? So Cristante memang sesuai gila buat dirty work ya, tapi aku rasa susah sikit lah. Cuma sebab Mourinho dah masa start season, susah sikit untuk kau jual. Melainkan tiba-tiba Arsenal nak bagi Xhaka balik ke Roma, tu lain cerita lah, right? Tapi Arsenal kena sign lah Tielemans dulu. Kau janganlah beli Roma, nak bagi dia kat Roma tak sign Tielemans. Ada kena jet aku Arteta orang, ha? Aku tak nak ngejek kan? Bagus, tengah cakap aku, right? Yang keempat, signing yang paling sesuai untuk pengganti si siapa ni, bukan pengganti lah, yang sesuai untuk main position tu adalah siapa guys? Marcel Sabitzer. Sebab apa? Dia baru je join Bayern. Memang lah Mat, tapi dapat Bayern pun dah sign Ryan Gravenberch. Aku rasa dia ni takkan digunakan sangat lah. Mungkin dia akan main double pivot defensive mid, tapi kebanyakan yang agak tinggi yang dia tak akan digunakan. So kau tak payah nak acak-acak risau sangat lah, right? And Mamat ni mungkin available under 50 juta agak, confirm 100%, walaupun baru join. Julian Nagelsmann sebab dia lebih kepada attacker, so dia boleh main kau pasal kat Leipzig dulu. So dia bukan ke boleh main 3 position belakang striker, belah kanan, right wing, kiri dengan center mid, center attacking mid. Tapi guys, under Nagelsmann, kau perasan kan dia memang lebih kepada main double pivot belah bawah. And sesuai sangat lah. Siapa lagi kalau main double pivot kalau bukan Ten Hag? Dua defensive mid akan digunakan, alright? Dua-dua boleh progress the ball. Mamat ni untuk attacking side memang jangan cakap apa lah, 100% memang function gila Mat, daripada Leipzig ke Bayern Munich. Cumanya sekarang ni dia boleh main defensive mid sebab dia dah develop under Nagelsmann. So sekarang ni dia boleh main position ni. And di kelebihan dia macam De Jong juga, progressive of the ball, memang meroket. Cumanya tak berapa convincing lah bagi aku untuk like drop deep, claim the ball, and daripada situ nak create something susah sikit. Dia lebih pada creator on the top of the field lah, sebab dia dah terbiasa main kat position yang kat situ. Tapi bukan tak bermakna dia tak akan perform. Dia boleh je, kita tak tahu kan. Plus masalah tu lagi daripada Jerman, boleh perform ke tak dalam EPL, kita tak tahu. Harga mungkin akan lagi mahal daripada pemain-pemain yang aku sebut tadi. So kita akan tengok macam mana. And aku rasa ramai aku nak dia ni. And kenapa aku tak sembang pasal Fabian Ruiz, aku takkan masukkan dalam top 5 ni sebab aku rasa macam obviously dia ni available 1 tahun tak silap kontrak dengan Napoli, tapi tak ada signing bagai. Senyap dia, tak ada langsung rumor. So aku malah nak sembang pasal dia ni. Dia cari yang lain sikit lah. Malas nak sembang pasal klise sangat. And terus lah yang terakhir sekali, yang paling obvious ni, paling obvious, right? Jawapan ni yang kelima, yang paling logik dan obvious is yang ni. And jawapan ni siapa guys? Tak ada siapa. So apa kau mepek ni? Dengar lu guys, dengar lu, let lu. Jangan terkencing-kencing, let lu. Kenapa kau cakap tak siapa? Sebab diorang boleh punya option yang kelima ni adalah fokus pada youth diorang. Kau tengok performance kat pre-season tak cukup lagi ke? Apa Zidane Iqbal boleh provide? Baru umur 19 Mat. Nambu sama macam aku, mestilah meroket, right? Sob, tapi kan Sob, dia kan tak ada proven lagi. Nanti kalau kaki dia patah macam ni. Memang lah. Sebab tu aku tak bagi nama Zidane Iqbal option yang kelima. Tapi Zidane Iqbal ni apa guys? Dia adalah option yang perlu digunakan di samping player youth yang lain. Tapi so jangan percaya sangat youth. Kau tengok McTominay tak perform. McTominay tu memang masuk air sikit, kau dah boleh hambat dia pergi tim lain dah. Tapi yang kelima ni kau kena ingat macam mana Nottingham Forest boleh masuk EPL. Tak tahu sebab Jesse Lingard kepada acik kau. Jesse Lingard baru masuk season ni. Right? Agak-agak lah.
Season lepas apa? Tak tahu sebab adik-beradik aku kot. Banyak lah kau. Garner guys. So kita nampak Garner pun banyak digunakan dalam pre-season kan. Hari tu lawan siapa, Atletico pun dia main, tak silap aku, dia start. High potential gila. Kalau betul sign juga players lain daripada youth, tak guna youth 100%, Garner kau bagi loan, bagi dia develop gila-gila sebab dia high potential. Sebab tapi cuma dia tak setinggi Zidane Iqbal, sebab kita dah nampak cara Garner main tu macam mana lah. And Zidane Iqbal dia just burst to the scene tiba-tiba and nampak high potential macam Majbri apalah adik-adik dia semua tu kan. Tapi aku rasa kena guna Garner dengan Iqbal, rotate, develop dua ni kepada position ni. Ten Hag pun cakap kalau tak jumpa player yang sesuai untuk diorang punya team Manchester United, diorang akan develop player in that position. So siapa lagi yang paling sesuai kalau bukan Mamat ni dengan Mamat tadi aku sebut tu kan, si Garner dengan Iqbal. Aku rasa kesilapan besar kalau tak sign tu tapi tak gunakan Garner. Garner dah proven dalam Championship. Kalau kau boleh consistently perform dalam Championship, tak bermakna kau bukan perform dalam PL. Tapi dalam keadaan kau muda, kau tahu macam mana ganas dalam Championship, macam mana banyaknya game daripada segi fitness kau akan memang betul-betul diuji lah, senang cerita kan. And dia ni memang lepas lah untuk dari segi ujian tu bagi aku, and proven dari segi Championship punya style. And aku rasa dia sesuai untuk jadi double pivot dengan Fred ataupun pengganti Fred terus lah, right? Sakit mata aku tengok. And ada juga aku dengar lah orang sembang-sembang sangat pasal Eriksen ni sebenarnya akan digunakan macam mana guys. Eriksen ni akan digunakan sebagai double pivot sebenarnya. Maksudnya dia akan gunakan double pivot lah, macam 4-3-3. Akan main satu je defensive mid, and Bruno Fernandes dengan juga siapa tadi aku sebut, Christian Eriksen akan main dua depan. Dia main 4-3-3. Dia Ten Hag pernah buat, tapi aku tak rasa Ten Hag. Aku cuba lah, kalau tak daripada time pre-season kita nampak banyak game, tapi kebanyakannya dua defensive mid ataupun holding mid ataupun position tu lah. Sebab kita tak tahu, certainly specifically player tu akan pegang role yang lain-lain lah. So guys, pendapat korang, komen kat bawah siapa yang korang paling nak. Kalau tak ada dalam list ni pun tak apa, tapi aku nak tahu kat siapa yang korang rasa paling sesuai kat bawah. Plus kalau korang dah komen siapa yang korang rasa sesuai kat bawah, aku nak tahu tu mesti Iqbal. Kalau tak, kau tahu mana daripada kau esok.